الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama dalam kuliah khas pada malam ini, iaitu kuliah yang ditaja oleh Cik Muhammad Amin bin Muhammad sekeluarga daripada Bukit Tajam. Alhamdulillah, moga-moga Allah sentiasa merahmati keluarga Cik Amin dan sekeluarga. Moga-moga keluarganya sentiasa mendapat rahmat dan keberkat dari sisi Allah, dan Tuhan masukkan mereka sekeluarga dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini tajuk yang diketengahkan ialah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bawa tuan-tuan dan diri saya sendiri secara khususnya untuk merenungi sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, dan hadisnya yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari sini, hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fi an-nar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahu al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebut dalam hadis yang ia riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukuplah yang menolong kami ialah Allah, dan dia ialah sebaik-baik pengurus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala urusan kami serahkan kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkataan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ialah perkataan yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita kata, dan juga yang kata perkataan ni ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menolong kami, dan dia sebaik-baik pengurus. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah tu makna cukuplah kami, yang menolong kami ialah Allah. Wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ni'mal wakil, dan dia ialah sebaik-baik pengurus yang kami wakilkan urusan kami kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Perkataan ini ya perkataan yang Nabi kita kata. Sewaktu orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia telah pun berhimpun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk menghancurkan kamu. Fakhshawhum. Jadi kalau macam tu, takutlah kamu kepada mereka. Ucapan ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mendekat sikit, ni masuk. Ucapan ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak melemahkan Rasulullah dan juga umat Islam pada ketika itu. Faham dari sini, Wan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ucapan ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak melemahkan Rasulullah dan juga para sahabat. Okey. Dalam kita hidup sehari-hari ni, situasi macam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sering berlaku dan akan tetap berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Situasi yang kita duduk di akhir zaman ni, bagi contoh, dalam mempertahankan sesuatu prinsip, di dalam mempertahankan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sesuatu prinsip, ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan diuji dengan sedikit ketakutan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu, pada saat diuji dengan ketakutan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka tempat pergantungan kita yang sebenar-benarnya hanyalah Allah saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita bergantung kepada yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua lemah macam kita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai contoh. Bila mana Nabi Allah Ibrahim nak dilontarkan ke dalam api, ketika itu yang Islam dia seorang je dalam dunia ni, dalam alam ni, dia seorang je Islam. Ketika dia seorang-seorang je Islam,
Tidak ada sebarang pertolongan dan tidak ada seorang pun yang akan menolong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dia diikat dan dah nak dilontak ke dalam api, jadi semua bergegar. Setiap yang beriman di langit bergegar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan bergegar bumi dan langit. Sebab seorang yang beriman ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan diperapakan dia. Waktu tu seorang pun tak tolong dia, dan tak ada penolong sama sekali. Ketika tu bergoncang 7 lapis langit dan bergegar 7 lapis bumi. Dan juga siapa-siapa yang duduk dalam 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sebab yang beriman ni, yang seorang-seorang beriman ni, dia akan diperapakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Kecuali yang tak tahu apa, 2 jenis manusia ya. Kecuali yang tak tahu apa, 2 jenis makhluk ya, manusia dan jin. Apa berlaku? Tak ada, tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jin pun tak tahu dan tak ambil tahu. Manusia pun tak tahu dan tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seluruh makhluk ni, langit dan bumi, lain daripada jin dan manusia ni, seolah jadi seperti satu hati. Jadi seperti satu hati yang berimpun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kata, wahai Tuhan kami, Ibrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Ibrahim yang di bumi ni seorang-seorang dia tu, yang nak diperapakan seorang-seorang dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada siapa di bumi. Allah jawab kepada makhluk yang sangat-sangat simpati dan kesian hal keadaan dia, Musa Sayyidina Muhammad. Taib. Kalau dia minta tolong siapa-siapa, kata Allah, aku izin yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dia minta tolong itu untuk tolong dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu Allah kata. Ketika itu malaikat yang jaga ayat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan Allah kata, hampa semua ni, kalau dia minta tolong hampa tolong dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah kata, kalau dia tak berdoa, tak minta melainkan pada aku saja, Allah kata, aku lebih tahu hai dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu malaikat yang jaga ayat mai bawa ayat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil malaikat, dia panggil khazinul ma', malaikat jaga ayat. Ayat-ayat ni malaikat jaga. Contoh hak berlaku di Jepun, hak berlaku di Belgium, di Jerman, apa semua tu dengan ada malaikat yang jaga dia. Contoh kita kata macam di China tu, masalah Sayyidina Muhammad pecah dam mereka tu, sebab Allah hendak malaikat tu tugas ya, pecahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walau setitik yang turun dari langit, kalau Allah tak izin, tak akan menitik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan malaikat ni sangat patuh pada Tuhan. Ada hak luruh, Allahumma salli ala Sayyidina, di mana tu yang luruh ke bumi ni, dia bukan titik lah, jadi ais. Jatuh habislah kereta orang apa semua, macam-macam ni sehari dua ni hak berlaku ni, dahsyat semua. Jadi malaikat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
yang jaga ayak ni duduk di langit kata, wahai Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau hang tak ayak ni memadamkan api tu, aku boleh buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa Nabi Allah Ibrahim kata? Dia akan sebut, la hajata li fika, aku tak perlu ke hang. Ni dia panggil sepenuhnya, aku tak perlu ke hang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, main pula malaikat jaga angin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil malakur rih. Sama juga, hai Ibrahim, kalau hang tak sallallahu Sayyidina Muhammad, aku padamkan api ini dengan angin, aku boleh buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama juga jawapan, aku tak perlu ke hang. Ini panggil tawakal sepenuhnya. Okey, hak di pihak Nabi Ibrahim tu kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu seorang-seorang tu kata macam tu, ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata dengan sebenar, cukuplah yang tolong aku Allah, dan aku dah serah urusanku kepada Allah. Siapa-siapa yang duduk di tahap ni, Allah akan tolong dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah akan tolong dia. Maknanya masalah Sayyidina, hati ni dah, orang panggil apa bahasa dia, hati dah pasrah, jadi apapun jadilah. Kalau maknanya serah kat Tuhan ni, mana ikut Tuhan. Contoh, Nabi kita SAW, pada ketika Nabi bawa dakwah seorang-seorang Nabi hari itu, di awal-awal Nabi bawa Islam, Bismillahirrahmanirrahim, yang duk backup Nabi ialah pak menakan Nabi Abu Talib. Last sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abu Talib pun tak tahan tanggung lah, pasal mereka duk tekan. Anak nakan hang tu, kalau hang duk biar habis agama kita, hang nak tunggu sampai bila? Lama-lama habis agama kita. Dia bagi, lepas bagi pressure, sampai Abu Talib ni kena jumpa juga Muhammad. Akhir Abu Talib jumpa Rasulullah dan Muhammad. Boleh tak Muhammad berhenti? Aku tak tahan lah, mereka duk tekan aku. Muhammad berhenti lah. Langsung Nabi kita berdiri. Nabi kita kata, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari an atruk hadzal amra ma taraktu hatta uhlika dunah. Masih mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata, kalau mereka letak di belah kananku matahari, mereka letak di belah kiriku bulan, untuk aku nak tinggal agama ni, untuk aku nak tinggal urusan agama ni, kerja yang aku tengah duk buat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata, ma taraktu, aku tak akan tinggal sama sekali, hatta uhlika dunah, sampai aku sanggup mati demi agama. Cerawai mata Nabi. Itu jawab dengan sebenar. Tinggal tak, mati sanggup. Demi Allah. Kerana Allah, masalah Sayyidina Muhammad, tinggal tak sama sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Saya pernah tengok satu rakaman dalam flight. Tak tahu kapal terbang ni main pada mana, tapi orang Arab. Kapal terbang ni merakam video tu, merakam masalah Sayyidina Muhammad, orang yang duduk atas kapal terbang. Dan kapal terbang tu dah berjunam lah, nak jatuh. Dia orang Islam tu. Situasi tu dia tak ada lain lah, Tuhan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang saya rasa tersentuhnya dalam video tu, ada orang yang apa tak kata, diam ya.
Apa tak kata. Jadi bayangkan macam mana jiwa mereka ketika mereka di hujung nyawa tu. Pasrahlah, terimalah apa pun. Kami tak lawanlah takdir, kami ikut Allah Subhanahu Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dengan Tuhan ni kena macam tu. Hidup ni serah. Hidup ni kalau kita serah, mudah. Yang jadi susah sebab kita tak serah. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina, nak serah tapi serah tak habis, tu tak jadi. Tuhan tak tolong. Macam contoh saya biasa, yang biasa saya bagi contoh, kita naik kereta mengantuk, suruh kawan bawa, kita tak serah habis kat dia, boleh tidur? Tak boleh tidur juga. Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa yang kita naik kereta boleh tidur? Sebab kita serah habis kat komando. Kalau tidak lah, masalah Sayyidina Muhammad, kawan bawa kereta laju, kita tarik tali pinggang, lepas tu pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasal takut jadi apa-apa, pasal tak harap kat dia, takut mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita serah, kita harap kat dia, masalah Sayyidina Muhammad, bawa kereta kita, aku nak tidur, insya-Allah kita sampai dengan selamat dalam perjalanan. Kalau kita dalam hidup ni kita tak serah habis kat Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi masalah banyak dalam hidup ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalimat ni kalimat yang Nabi Ibrahim kata akhir sekali, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan sebenar, kami, yang tolong kami Allah, dialah sebaik-baik pengurus, kami tak tahu, kami serah kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ada orang yang masuk syurga sebab tawakal. Inilah orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tadi saya sebut tadi tu Cik Amin, bukan saya raja, Allah yang bagi kata. Moga-moga Cik Amin dan keluarga masuk syurga tanpa hisab, bukan saya raja, Allah yang kata, yang mengilhamkan. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab di sana ada orang yang masuk syurga tanpa hisab, 70,000 orang. Harap kita masuk sama dalam 70,000 orang. Sahaja senang. 70,000 orang ni, mereka masuk syurga tanpa hisab sebabnya kalau sakit mereka tak berubat. Dahsyat tak? Sakit tak berubat. Ada seorang kawan saya waktu belajar dulu, bukan belajar, waktu sama-sama mengajar, kalau dia main sekolah selimut tu tahu tak ada demam. Ustaz, demam ke? Demam pula dia lah. Kalau kita tanya soalan, Ustaz makan ubat dah? Tak makan. Makan ubat Ustaz? Tak apa, tak kita lega. Saya rasa kawan saya ni insya-Allah di antara orang yang masuk syurga tanpa hisab. Dia salah seorang imam dalam negeri Kedah ni, sebuah masjid dalam negeri Kedah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya susah tak sakit tak mau berubat? Sakit nak berubat lah, susah. Sakit tak berubat, bukan dia mudah. Ada satu orang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau tak salah ingat, Ukashah, sahabat ni, dia duduk heran, Rasulullah, pasal apa saya duduk dengar orang bagi salam kat saya? Siapa bagi salam? Lepas tu dengar salam tu jawab lah, tapi tengok orang tak ada.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, hang ada sakit ke? Ada Rasulullah. Hang sakit apa? Buasir Rasulullah. Buasir. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, hang ubat? Tak Rasulullah. Sebab tu hang dapat salam. Salam daripada siapa? Salam malaikat. Saya kena penyakit buasir umur dalam lekon 18. Makan ubat apa pun sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak lega. Keluar darah macam orang perempuan. Tak ada sebab. Waktu last sekali saya kata tak mau ubat. Ubat apa pun tak lega. Lepas tu saya dengar tak guru sebut orang penyakit buasir ni baca jangan tinggal sembahyang sunat subuh. Dalam sunat subuh tu orang tua-tua kata baca 2 alam. Alam nasrah, alam tarukai. Jadi saya pun amai daripada umur 18 dulu. 18, 28, 38, 48, 30 tahun lah, 40 tahun lebih. Tak pernah ambil ubat lah. Jaga amalan tu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lega lah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sembahyang sunat subuh jangan tinggal 2 surah. Pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tarukai. Dan saya tak boleh baca surah lain. Baca qul ya ayyuhal kafirun, qul Allahu ahad, lagi jadi balik. Jadi kena baca tu ya. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah. Jadi ni doa amalan untuk orang kena penyakit buasir. Bila kita baca tu kita serah Tuhan. Nak idea apa jadi? Kita bantu kat Tuhan apa? Jadi sahabat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kata kat Rasulullah, tak ada dah ada bagi salam kat saya tu. Nabi kata, hang ubat kah? Dia kata, ubat Rasulullah. Ada cara perubatan. Ada macam dia panggil apa? Cari benda yang panas tu. Apa panggil apa? Tuang. Nabi kata sabit tu hang tak dengar salam malaikat dah, hang berubat dah. Kalau hang terus ni la safahatskal malaikah. Hang akan disalam oleh malaikat. Berani buat yang tu. Tak berubat. Jadi sebenarnya bukan jiwa sebarang jiwa. Maknanya dah Allah bagi penyakit, dia bagi lega. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah sebagai contoh, orang hak diuji dengan penyakit Covid ni. Dahsyat-dahsyat Covid ni. Bukan lama-lawak ni mati ni. Lah ni pi kuarantin tak bagi apa pun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. No, tak bagi apa pun. Jadi semua tu serah diri. Tu ya. Hak mati, hak lega. Macam tu lah. Apa mati? Apa ubat tu? Heber Matin. Jadi kerajaan masalah saya nak tunggu sampai bulan 9 kot. Kaji yang lama sangat. Mati beribu lah. Tak cukup dengan kajian yang dibuat oleh doktor-doktor pakar hak seluruh dunia ni. Salah sama kata hak tu lega. Masalah Sayyidina Muhammad. Contoh Cik Amin ni, adik-adik dia kan, seminggu dapat abang mati lega, alhamdulillah. Jadi baru nak kaji hak mati dah. Cuba try tengok kan, kajian sambil kajian, lepas tu bagi makan. Jadi takkan kita nak kena ajak kerajaan kot. Dah ada bukti dah orang dah makan sembuh. Salah sebab tak apalah kajian tu, buatlah kajian, bagi makan dulu, bukan bagi makan racun, bagi makan ubat dulu kan. Okey, jadi kalau macam tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau macam tu orang hak duduk di kuarantin tu aplikasi ni. Kami ni ada seorang kawan saya, tak tahu saya lupa nak telefon. Orang kuliah mana baru.
telefon saya, ustaz, ni kakak dan mak saya telah diambil oleh hospital, pi kuarantin. Menangis kawan ni, pasal pi tu pi mati lah kot. Ada seorang kawan saya, Ustaz Sayyidina Muhammad, pagi tadi, dia orang Sungai Petani. Ustaz Sayyidina Muhammad, dia orang Sungai Petani. Dia kena tu langsung buat main ke hospital Kuala Nerang. Hospital Kuala Nerang ni dia panggil hospital COVID. Lepas tu nampak dia tak boleh menyawa. Depa pun subhanallah, ambulan bawa mai Ustaz. Mai Ustaz hospital lama. Jadi bila dia tolak masuk ni, dia nak masuk ICU pun. ICU masalah semua. Jadi waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak dalam tu penuh dah, ni nak masuk baru ni, tak boleh nyawa. Dia kata depan dia mati orang lah, depan dia India, Cina, Melayu. Cina 4 orang, India mati, Cina seorang, Melayu 2 orang mati depan ni. Jadi dia pun kata, ya Allah, mati juga ke aku. Tengah-tengah duduk susah hati tu terlena. Dalam terlena tu dia kata, saya main dalam mimpi dia, main doa kat dia. Dia ahlul khidmah. Mana ulama kalau main Kedah ni waktu sebelum PKP, dia lepas dah khidmat, bawa kereta iring para ulama. Dia cerita masalah Sayyidina Muhammad. Saya kata, insya-Allah selamat sebab duk khidmat ulama. Doa tu jaga tu. Dia dengar doktor terus abang, dia ni tak apa dah, dia ni dah okey dah. Okey sampai hari ini, alhamdulillah. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya yang satu kita boleh faham, khidmat ulama. Saya bukan ulama, saya bawa beg ulama je. Saya pecinta ulama. Jadi sebab dia khidmat kepada ulama, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi asbab sebenarnya ulama doa kat dia. Salah sayyidina Muhammad. Jadi saya ni wakil aku no, wakil. Mana bukan saya ulama, saya ni hanya pecinta ulama. Jadi dengan sebab tu kena khidmat ulama tu. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita diuji macam tu, serah. Kalau mati alhamdulillah, kalau tak mati pun alhamdulillah. Aku tak tahulah duduk tempat Nabi Allah Ibrahim. Aku tak tahulah aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Covid ni Allahumma salli mengajak kita untuk bertawakal. Serah sepenuh. Macam mana nak bagi wujud dalam diri kita ni penyerahan sepenuh? Jadi banyak-banyak kata yang Nabi kata, hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah tolong kami. Allah ya, tak ada hal lain dah yang boleh tolong kita. Apa keadaan sekalipun, tak ada makhluk ni, Tuhan ya. Tu kita kena mengaji sebelum subuh tu. Nak buhlah hati dan diri kita ni, diri kita tak ada, kita tak ada apa. Okey, kalau makan ubat, jangan pegang dengan ubat, pegang dengan Allah. Bila buh ubat dalam mulut kita makan, doa sekali, Allahumma salli ala ya Allah Tuhanku, sembuhlah penyakit kecil manis aku. Ya Allah Tuhanku, sembuhlah penyakit darah tinggi aku. Allah Tuhanku, sembuhlah penyakit. Sebut Tuhan tu, jangan duk pegang ubat tu. Bila pegang dengan ubat tak lega, kita tak, pasal apa tak lega? Mana boleh ubat bagi lega? Tak ada sedikit pun ubat boleh bagi lega. Cuma Tuhan dia buat sebab. Sebab ni ialah satu jambatan kepada dia, pasien dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasien dia. Kenalah makan ubat. Ni tengoklah makam. Kalau kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makam ubat. Kalau makam tak berubat, tunggu Tuhan nak bagi lega ke, nak bagi mati ke.
Jadi subhanallah, masalah saya tu terpanggil tawakal. Taib. Di sana Nabi sebut yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Di sana ada orang masuk syurga, hati mereka seperti hati burung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Hati mereka seperti hati burung. Burung keluar tu, pagi-pagi dia keluar tu, pergi mana cari rezeki. Dia bukan tahu nak makan apa tu, keluar lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh nak, orang yang duk jual buah, alhamdulillah kerajaan dah buka sikit ruang pada orang boleh berniaga. Boleh berniaga ni pula tak perlu dapat lesen malih bandaraya. Hampa nak berniaga, hampa berniaga. Alhamdulillah orang dapat menyawa. Terima kasih kepada pihak kerajaan yang faham perasaan rakyat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak duk jual tu, lepas pada hospital tu kan, dia pasang apa ni, dia pasang payung tu, jadi meriah pula. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Orang menega ni serah ya. Menega ni serah ya. Siapa nak mai beli, siapa nak singgah. Jadi hati ni masalah saya serah. Menega ni pula kena terima takdir. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang beli hari ni, beli, belum tentu seminggu tu akan beli semua. Ada masa kita menengah tunggu orang tak beli. Jadi apa segala pun serah. Ada orang beli, alhamdulillah. Tak ada orang beli, alhamdulillah juga. Tu dia panggil serah. Serah ni kena serah habis. Serah sehabis-habisnya. Jangan tinggal walaupun satu apa paling kecil. Satu hun. Orang Kedah ha? Hun ni kalau inci tu besar lagi. Ni hun ni orang kira lagi hun. Maknanya satu hun pun tak ada. Semua dah serah habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Allah akan tolong kita, insya-Allah. Sebenarnya sifat-sifat ni dia saling kait-mengait. Waktu mana kita usaha, kena usaha habis. Jangan ada satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana ada sikit lagi yang kita dipanggil potensi. Kita patut guna habis potensi yang ada, tapi kita tak guna habis, kita tak akan berjaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh pengalaman ustazah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengalaman dia nak dapat sesuatu. Kami waktu belajar dulu berjanji, dia kerja kerajaan, saya nak jadi pendakwah. Hidup saya semua untuk agama. Dia setuju, alhamdulillah. Dia setuju, kami kahwin lah, alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya dalam otak saya, hati saya tak ada satu minat, kemahuan nak kerja kerajaan. Jadi itulah niat saya. Saya nak, dalam bahasa kita ni, balik berjuang lah untuk agama. Okey. Bila ustazah balik, kami balik, dah habis mengaji, ustazah dia usaha minta diploma pendidikan. Minta setiap tahun tak dapat. Sampai umur 35 last. Masalah sinema last.
Kalau tak dapat tengok 35 tu, tak ada lah kerja-kerjaan. Hebat ustazah ni, dia usaha semua sampai pergi Kuala Lumpur, masalah Sayyidina Muhammad, jumpa orang besar-besar, masalah Sayyidina Muhammad, bagi surat dan sebagainya, masalah habislah. Kalau bagi surat guna kabel pun tak dapat juga. Saya kata cukup lah, setakat tu lah. Kita duduk macam yang Tuhan tak. Tapi Tuhan bila kita guna habis potensi yang ada, habislah, tak tahulah, kami tak tahulah. Hak mi sekat ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buka apa ni jawapan dalam online tu, dapat lompat dekat nak sama dengan tinggal cilin bah. Nak abang kata ya Allah, Tuhan dia bagi macam tu Tuhan orang. Sallallahu alaihi wasallam. Mana kita kena belajar, usaha kena habis. Hal lepas tu tak ada lah, takdir lah, cukup. Hak tu kita kena tawakal. Kalau potensi kita guna tak habis, Tuhan tak tolong. Dia kena habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang kawan saya, dia kenal satu orang muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma waktu tu krisis UMNO PAS ni. Sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Mali. Bayang kau orang Mali, PAS Mali. Sallallahu alaihi wasallam. Hak dia berkenan tu, pak dia tu orang UMNO, orang Kuala Lumpur, Selangor. Bila ayah datang nak berkenan tu, orang Mali tak bagi. Jadi dia nak juga muslimat ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia kata kena cari dek balik Malaysia. Balik Malaysia, masalah Sayyidina Muhammad. Dia pergi sendiri ikut. Tak apa ingat cerita. Dia pergi sendiri ikut sembang dengan pak mentua. Sembang. Lembut hati orang tua tu. Jadilah nikah. Dia usaha tu, masalah Sayyidina. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari kahwin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari kahwin, kenuri rumah perempuan tu. Pipi di Kuala Lumpur tu. Kursi tu semua gambar, semua tu logo Kati. Kursi hak makan tu. Bukan sakat tu. Bendera Kati nak masuk rumah tu. Lepas tu bendera Kati besar tu. Dia kata tak apa. Hari kenduri dia, masalah Sayyidina Muhammad, hari kenduri dia, berapa km atau daripada nak masuk Mali tu, bendera PAS bulan. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kemah tu, langut-langut tu, bulan besar, sebesar-besarnya. Jadi balas balik lah. Jadi kahwin apa. Tapi dia ni bila kahwin ni, masalah Sayyidina Muhammad tu, nak buat usaha perkara tu, boleh kahwin. Kalau saya kata tak boleh kahwin. Orang Kuala Lumpur, ayah ni pula ada jawatan dalam UMNO pula, nak kahwin dengan orang Mali hak hanggut syahid tu. Hak darah tu, darah hijau apa darah depa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak nu darah biru, hak ni darah hijau. Jadi akhirnya, tapi kawan ni dia tak kecewa, dia tak putus asa. Dia mempersembahkan perangai yang baik sebagai seorang ustaz, walaupun ayah dia tak sama dengan fikrah perjuangan dia. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi sampai dibanggakan lah, menantu yang dibanggakan lah, boleh pergi surau jadi imam apa semua. Sahabat Sayyidina. Hari tu sampai pak mentua ni, kalau nak balik baling ni, pak mentua hantar di Pulau Raya. Masalah Sayyidina Muhammad. Dan tak pernah sembang pun bab pati-pati. Tunjuk akhlak. Kali tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan takdir Allah berlaku isu Anwar kena pecat tahun tu. Taib. Tak apalah, soalan Sayyidina Muhammad, tapi hati dia doa. Isteri dia ni PAS, dia pun PAS.
Dia doa lah, doa depan ni, Allah bagilah mak ayah, Tuhan buka mak ayah ni, buka hati. Sekali tu nak pi pulu, nak balik-balik. Sallallahu alaihi wasallam. Dia terkejut sebab di ruang tamu tu, atas meja tu ada seorang abang harakah. Dia kata, baik betul. Iya ke? Tapi tak buka lah. Sampai-sampai tu dah. Buka tengok. Buka tengok, bukan harakah, borang pah. Jadi macam mana? Ayah dengan rasminya masuk pah. Nampak tak? Jadi kuat pah pula lah. Kuat ni lebih kuat pada orang Mali lagi pula. Nampak tak? Jadi kita ni, tapi dia ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tu kata usaha ni dia kena habis. Lepas tu hak tak boleh pi tu serah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu baru betul dia panggil tawakkul. Kalau kita tak usaha masalah Sayyidina Muhammad, kita serah saja, dia panggil tawakkul. Tu Tuhan tak mau. Tu Tuhan tak mau. Kecuali orang yang memang betul-betul dia serah. Contoh, ada satu orang kawan saya, almarhum Ustaz Nazri, Ustaz Khairi Zainuddin. Ustaz Nazri adik dia. Dia mai sini ber-MOU, 2 minggu dah balik, dia meninggal. Dan dia mati syahid. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu bersembang dia kata macam ni. Dia kata, kita orang lain usaha dulu baru tawakal. Kita ni tawakal dulu. Faham tak? Buka pondok macam ni Salah Sayyidina Muhammad. Kalau nak tunggu bangunan siap, tak, budak tak ngaji lagi. Kalau nak tunggu bangunan tersergam indah, mereka tak pakai Quran lagi. Jadi kita ni tawakal. Dah nak buat tu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia mai. Saya kata, betul Ustaz macam kita, betul Ustaz macam tu kak. Sana pun macam tu kak. Terus Jumaat lah naik. Pondok dah besar. Salah Sayyidina Muhammad. Asal pondok dah ni mengajak buah pokok ya. Lepas tu jadilah podangau sikit. Lepas tu di madrasah jadi. Kecuali kita makam tu tak apa. Allahumma salli ala sayyidina, tak apa. Dalam hidup ni insya-Allah, kalau kita menyerah sepenuh, apa pun kita tak takut lah, rela dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil keberanian. Bila mana kita bergantung dengan Allah, kita akan kuat, insya-Allah. Jadi macam Rasulullah, bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila tengok musuh yang ramai dalam perang Ahzab, dia tengok musuh ramai, menyut musuh, kita banyak ni tentera kita, salah sayyidina Muhammad, maka orang kata manusia dah berimpun dah untuk menghancurkan kamu. Hampa tak takut lagi. Ketika tu fazadahum imana. Yang bertambah apa? Yang bertambah iman. Tak pedulilah, kecil dah semua. Jadi subhanallah. Dan katalah waktu tu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kami Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dialah yang kami uruskan urusan kami kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Dalam situasi apapun, duduklah situasi ini, insya-Allah. Latih diri, bina keyakinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pegang Allah. Ada satu masa guru kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Maulana Husin, dia balik daripada mana tu, balik dengan guru dia. Atas kapal terbang ke, cerita dia, pasport
pasport hilang. Bila pasport hilang ni, payahlah soalan Sayyidina Muhammad. Waktu tu, Bismillahirrahmanirrahim, siapa tak ketak ni, pasport tak ada ni, nak pergi tang mana ni, nak pergi apa ni, ngadu kat guru dia. Tok kata, baca banyak li'ila fi Quraisyin, li'ila fi Quraisy. Kita nak suasana itu baca banyak li'ila fi Quraisy. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jadi pun baca li'ila fi Quraisy. Sampailah turn ni, lepas ke bantu dia immigration, lepas kawan tu, hak depan tu dialah ni pasport tak ada. Tiba-tiba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengar orang panggil Maulana. Balik tengok hak kawan pegawai hak dalam bilik tu, nampak dia Sayyidina Muhammad, Maulana. Dia pun tinggal kaunter tu, pi kat kawan tu di bilik tu, pi mesra lah, sembang ngam sembang. Lepas ni keluar macam tu ya, pasport pun tak cok. Nampak tak? Tu kebergantungan dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Bergantung dengan Tuhan kena kuat. Nak bergantung dengan apa? Dengan doa, dengan amalan. Kalau tak ada bacaan li'ila fi Quraisy, tak ada hasbunallah wa ni'mal wakil, jadi kita nak bergantung dengan apa? Sebab itulah tempat bergantungan dia, iaitu Allah. Melalui hadis-hadis Nabi dan juga melalui ayat-ayat Quran yang jadi asbab kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya ingat semua kita dah faham, cuma tinggal mempraktikkan. Bila sampai masa dia, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya ayat Quran yang tertentu yang kita baca ialah untuk menjadi tempat kita bergantung pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan kritikal, kita kena bergantung pada Allah. Waktu tak ada pertolongan dah, kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan hal lain tak ada. Hal lain semua lemah, tak mampu nak tolong kita. Kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu tolong dan bantu kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni bukan mempergunakan ayat Al-Quran, tapi tempat dia memang tempat-tempat yang tertentu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita baca sebab kita nak bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat saya kata dulu, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi Cik Amin dan keluarga jadi insan yang kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sunatnya kena minta, benda ni kena minta bagi Allah kuatkan kita, insya-Allah. Jadi memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan selawat, ni lalu untuk kita kuat gantung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk jadi hamba dia. Amin wa rabbal alamin. Moga-moga insya-Allah jalan kita adalah jalan mudah untuk kita mendapat satu hakikat daripada makna tawakul, iaitu bertawakal kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, angkat kita semua dan merahmati Cik Amin dan keluarga, insya-Allah. Moga-moga malih kita pada malam jadi asbab untuk Allah memperkuatkan hati Cik Amin dan keluarganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatin, Allahumma nawwir qulubana hidayatin, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى استغفرك واتوب إليك. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. La ilaha illa ant subhanaka Maha suci inni Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Wahai Tuhan yang maha lemah lembut, lindungilah kami dari apa yang kami takuti. Jauhkanlah kami dari golongan yang zalim.